Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita sambung PMP kita, Matematik Tambahan tingkatan 4. Bab 2, masih lagi bab 2. Tajuk kita adalah fungsi kuadratik. Tajuk dan subtopik pada hari ini adalah membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca. Okey, ingat ya, bila sebut persamaan kuadratik, punca-puncanya ada dua punca. Okey, sebelum tu kamu kena ingat balik general form bagi quadratic function adalah ax squared plus bx plus c equal to 0. Okey, sekarang kita tengok pada kuasa yang terbesar dia ni, x squared dia ni. Okey, kita ada nilai a di depan, maknanya ada nilai lah di depan. Sekarang kita tidak mahu ada nilai, maknanya kita mahu jadikan x squared ni, kuasa tertinggi ni nilainya 1. Apabila kita mahu nilainya 1, makanya kawan-kawan dia lain, macam mana kita nak jadikan dia 1? Bahagikan dengan diri dia sendiri. A bahagi dengan A, maka jawapannya adalah 1. Apabila di depan ni bahagi dengan A, secara automatik kawan-kawan dia yang di belakang juga mesti dibahagikan dengan A. Okey, apa akan jadi dengan dia? Okey, dia akan jadi seperti ini. Okey, A bahagi dengan A equal to 1. Dia sebenarnya nilainya 1 di sini, tapi 1 kita nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak berdosa. Okey, ini bagi general form. General form untuk membentuk persamaan kuadratik. Okey, nilainya adalah 1 di sini. Okey, jika yang ni cikgu bagi persamaan ya. Jika punca bagi persamaan kuadratik adalah persamaan kuadratik kita ada dua punca. Punca yang pertama, cikgu labelkan sebagai A dan punca yang kedua sebagai B. Ingat, apabila punca nilainya positif di sini, apabila dia dimasuk dalam kurungan, dia akan menjadi negatif. Apa maksud cikgu? Okey, ingat ya, bila tekan kalkulator, walaupun jawapan kamu A ini positif, bila kita mau masukkan dalam kurungan, nilainya adalah negatif. Yang ni positif, bila kita masukkan ke dalam kurungan, nilainya positif. Dan jika kita kembangkan persamaan ini, kembangkan persamaan ini, dia akan jadi macam ni. X darab X, X squared. X darab B, sebenarnya dia adalah, sebelum dia jadi macam tu, dia dapat macam ni sebenarnya. Sebenarnya dia adalah X squared X darab minus B, negatif A darab dengan X, negatif positif AB. Okey, sebenarnya dia macam ni dulu. Okey, kalau kita tengok di sini, yang ni X squared lah. Okey, yang ni dengan yang ni. Okey, yang tiada X ni, yang ni. Yang ada X yang ni. Yang ada X ni kita gabungkan dia. Ni X. Yang ni pun ada X, kita gabungkan dia. Dia jadilah seperti ini. Kita faktorkan dia. Dia dapatlah seperti X squared minus A plus BX plus AB. Okey, kemudian kita bandingkan. Daripada persamaan ini, kita bandingkan. Okey, di sini. Ni yang mempunyai nilai X ni. Kita bandingkan yang mana? Dengan yang atas ni. Yang atas ni dia ada nilai X. Betul tak? Yang ada nilai X. Di sini pun kita ambil yang ada nilai X. Yang ada nilai X di sini adalah BA. Dan di sini yang ada nilai X di sini adalah, kita ambil dia punya termasuk dengan dia punya simbol di depan negatif. Negatif AB. Yang ni pun X. Yang ni pun X. Jadi X sama X boleh potong. Tidak perlu tulis lah. Maknanya negatif A plus B equal to A per AB. Okey, sama B per A. Sama juga dengan satu lagi. Bila kita bandingkan, negatif ni dia tak comel kat sini. Tak comel di sini, kita pindah ke sebelah, dia akan jadi seperti ini. Negatif. Bila buang ke seberang, dia akan pergi ke tempat B per A. Okey, yang kedua, bila kita bandingkan nilai AB di sini. Ini AB ni. AB ni. Nilai AB yang ini. Sama dengan C per A. Inilah persamaan yang kita akan guna apabila kita mahu membentuk quadratic equation.
Okey, macam mana mau membentuk quadratic equation? Okey, kita tengok contoh. Okey, seterusnya, okey, daripada kesimpulan perbandingan tersebut, okey, yang ini, yang tadi ni, nilai di sini wajib 1. Nilai di sini wajib 1, maknanya pindahkan A tu akan jadi dapat seperti ini. Seterusnya, okey, yang ini pembandingan daripada punca tadi. Okey, kita akan dapat hasil tambah punca dia berada di tengah. Yang ini kita panggil hasil tambah punca. Kenapa dia tambah? Sebab dia tambah ni. Makna hasil tambah punca A plus B equal to negatif per A. Ni sama dengan di sini. Dan hasil darab punca. Kenapa dia darab? Sebab dia rapat. Rapat maksudnya adalah darab. Hasil darab punca AB equal to C per A. Yang mana? Ini. Maknanya dia bandingkan saja. Maknanya sama ada kamu nak guna yang ni pun boleh, yang ini pun boleh. Yang ini pun C per A sama juga. Jawapan dia adalah A, AB, hasil darab punca. Hasil tambah punca biasanya kita guna kita punya short form HTP. HTP ni untuk hasil tambah punca. HDP ni hasil darab punca kita panggil namanya adalah HDP. HDP ni adalah untuk hasil darab punca. Kalau cikgu cakap lepas ni HTP, kamu kena tahu HTP ni adalah hasil tambah. HDP adalah hasil darab. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan seperti inilah. Yang mana kamu kena ingat di sini ada nilai X. Yang tengah-tengah ini untuk quadratic function kita ada yang tengah kita BX plus C. Okey, ni ada X di tengah ni. Ada X di tengah-tengah ni. Jangan pula kamu tinggal nilai X. Okey, seterusnya kita tengok contoh. Okey, yang ni contoh ni dalam buku teks kamu. Okey, kita tengok macam mana kita mau selesaikan dia. Ingat balik kita ada rumus. X squared equal to hasil tambah punca X plus hasil darab punca. Jadi kita carilah dulu. Kita cari dulu hasil tambah punca kita tadi. Kita cari HTP kita. HTP kita. Okey, kita cari HTP. HTP kita equal to hasil tambah. Okey, kita ada dua punca iaitu 3 tambah dengan negatif 5. Okey, 3 tambah dengan negatif 5 dapat berapa? Dapat negatif 2. Betul? Okey, kemudian kita cari yang kedua adalah HDP. Hasil darab punca. Punca yang pertama adalah 3 dan punca yang kedua adalah negatif 5. 3 darab dengan negatif 5, kamu akan dapat negatif 15. Okey, kita sudah dapat HTP dan kita sudah dapat HDP. Okey, jadi masuklah dalam persamaan ini. X squared minus HTPX plus HDP. HDP equal to 0. Okey, jadi kita sudah dapat X squared minus apa kita punya HTP kita? HTP kita nilainya adalah negatif 2. Negatif 2 apa? Jangan kamu tinggal. X ni kamu kena tulis. Plus. HDP kita apa? HDP kita adalah negatif 15. Okey, kemudian equal to. Jangan tinggal yang di belakang ni equal to 0. Okey, bila sudah dapat seperti ini, kita selesaikanlah. Negatif-negatif, kamu akan dapat jawapannya adalah positif 2x. Positif negatif kamu akan dapat negatif. Okey, dan soalan dia minta bentukkan persamaan kuadratik. Quadratic equation. Okey, dapatlah kamu punya persamaan. Okey, ini cara yang pertama. Kita ada cara yang kedua ataupun kita panggil alternatif. Kaedah alternatif yang mana kamu boleh terus tengok dalam buku. Dia bagi punca seperti ini. Punca kamu adalah X equal to 3 dan satu lagi adalah X equal to negative 5. Yang mana bila kita masukkan ke dalam kurungan, bila nilai di sini positif, dalam kurungan nilainya adalah negatif. Dan sama juga bila nilai di sini negatif, dalam kurungan adalah positif. Equal to 0. Ingat ya, persamaan kuadratik mesti equal to 0. Kemudian kembangkan. Bila kamu kembangkan, apa yang kamu akan dapat? X squared.
X darab dengan 5 plus 5X. Yang ni darab dengan yang ni, kamu akan dapat negatif 3X. Negatif positif, kamu akan dapat negatif. Negatif apa? 3 darab 5, 15. Makanya selesaikan. Manakah kumpulan yang sama? Kumpulan yang sama kalau kita tengok di sini adalah positif 5X. Satu lagi yang ni. Okey, selesaikan. Tekan kalkulator. Mau tekan kalkulator macam mana? Nilai X tak perlu masuk lah sebab dia benda yang sama. 5 ekor ayam tolak dengan 3 ekor ayam. Apa? Berapa ekor ayam kamu ada? Okey, 5 tolak dengan 3 dapatlah 2X minus. Okey. Cara yang pertama ataupun cara yang kedua, kedua-dua kaedah diterima. Sama saja kaedah dia. Kedua-dua kaedah diterima. Itu sajalah. Senang sahaja tajuk ni. Okey, seterusnya, kalau kamu tengok contoh 4, biasanya soalan ADMAT dia tidak bagi soalan senang macam ni. Soalan sebelum ni, soalan yang ini senang sahaja. Dia terus bagi punca 3 dan negatif 5. Biasanya soalan tidak bagi kamu seperti ini. Soalan akan bagi kamu seperti ini. Seperti contoh 4, seperti example 4. Okey, dalam example 4, kita ada persamaan kita. Dia kata, jika A dan B ialah punca bagi persamaan kuadratik, 2x² plus x equal to 4. Okey, dia suruh kamu bentukkan persamaan yang mempunyai punca-punca berikut. Pertama sekali kamu kena cari dulu. Nilai A dan B ni apa? A ni sama dengan berapa dan B ni sama dengan berapa. Ni alpha beta ni. Ni simbol alpha, ni simbol beta. Bukannya AB. Ni alpha beta. Kamu kena cari nilai A dia berapa, nilai B dia berapa. Daripada mana? Daripada persamaan ini. Jadi macam mana kita mau bentuk dia? Ini persamaan yang diberi. Ingat ya, persamaan kuadratik. Kamu kena mesti jadikan dia equal to 0. Maknanya yang ini kita mesti buang ke seberang. Positif, bila kita buang ke seberang, dia akan jadi apa? Dia akan jadilah dia negatif. Okey, bila dapat seperti ini, bila sudah dapat seperti ini, kita mahu tahu dia punca, kamu kena jadikan, macam saya cakap tadi, macam sudah saya bagi tahu sebelum ini, ax² plus bx plus c equal to 0, nilai kuasa yang tertinggi ini mesti equal to 1. Maknanya kena bahagi dengan A. Kenapa kena bahagi dengan A? Sebab kita nak jadikan dia nilainya 1. Apabila nilai di sini bahagi 1, yang lain pun, bila nilai di sini bahagi dengan A, kawan-kawan dia juga mesti dibahagikan dengan A. Maknanya dia akan dapat x² plus bx plus c per A equal to 0. Kosong bahagi dengan A, kamu akan dapat kosong. Okey, maknanya apa akan jadi dengan persamaan ini? Okey, nampak? Nampak? Okey, dia di sini, dia bahagikan dengan 2. Bahagi dengan 2 dan di sini bahagi dengan 2. 2 bahagi 2 dapatlah nilai dia 1. Di sini nilainya 1 sebenarnya, dia tidak tulis. Mana 1 per 2x. Negatif 4 bahagi dengan 2. Seterusnya kamu akan dapat seperti ini. Selesaikan. Negatif 4 bahagi 2 dapatlah negatif 2. Daripada persamaan ini kan kita ada x². Okey, di tengah-tengah dia ni adalah hasil tambah punca dan yang kedua adalah hasil darab punca. Makna hasil tambah punca adalah equal to 1 per 2 dan hasil darab punca adalah negatif 2. Okey, daripada sini. Ingat ya, yang tengah-tengah ni, yang tadi tu. Apa dia tadi tu? Negatif 1 per 2. Kenapa di sini positif dan kenapa jawapan dia akan jadi negatif? Sebab sini. Sebab dia di sini. Asalnya di sini memang positif. Tetapi hasil tambah punca yang sudah kita belajar tadi, dia akan jadi negatif di sini. Okey, dan sama juga dengan HDP. HDP kita equal to negatif 2. Okey, daripada persamaan ini kita sudah tahu, A plus B sama dengan berapa dan AB equal to berapa. Okey, jadi kita akan guna persamaan ini, guna jawapan ini untuk selesaikan
untuk bentukkan persamaan yang baru yang mana dia mahu persamaan A plus B, punca dia adalah, dan yang A tambah dengan 3, punca yang pertama, dan punca yang kedua beta plus 3. Kita tengok. Kita panggil alpha beta ya. Tapi cikgu sebut A dengan B je. Dalam komputer cikgu tak jumpa. Tak dapat cari simbol alpha beta. Jadi cikgu tukarkan guna A dan B sahaja. Sebenarnya salah ni. Tapi tak apalah. Jadi A plus B daripada persamaan tadi, kita sudah dapat A plus B sama dengan negatif 1/2 dan AB equal to negatif 2. Ini jawapan kita akan guna. Jawapan ini kita akan guna untuk membuat persamaan baru daripada punca A plus 3 dan B plus 3. Yang ni cikgu tukar kepada A dan B, bukan alpha beta. Sebab cikgu punya komputer cikgu tidak jumpa simbol alpha beta. Okey, seterusnya. Daripada persamaan ini kita cari hasil tambah punca. Yang ini ya. Hasil tambah punca yang pertama A tambah 3 tambah dengan B tambah 3. Okey, kamu akan dapat seperti ini. Okey, 3 tambah 3 dapatlah 6. Okey, kemudian kita gantikan A tambah dengan B. Okey, sudah kita dapat di sini kan daripada pengiraan yang sebelum ini ni A plus B. A plus B equal to negatif 1/2. Masukkan. Jadi sudah dapat negatif 1/2 tambah dengan 6. Kiralah kamu akan dapat 11/2. Ini untuk hasil tambah punca. Okey, kedua kita mahu cari hasil darab punca. Hasil darab punca ni pun sama. Ni punca yang pertama darab dengan punca yang kedua. Okey, bila didarab dengan punca yang kedua. Okey, bila didarab dengan punca yang kedua, A darab B dapatlah AB. A darab 3 dapatlah 3A. A3. Okey, B3 dan 3 darab 3, 9. Daripada persamaan ini, okey, kita keluarkan dia. Okey, keluarkan dia, dia akan dapat seperti ini. Ini AB lah. Yang ini kita boleh faktorkan dia. Kenapa boleh faktorkan dia? Sebab kita ada nilai yang sama. Apa dia? 3. Keluarkan 3. Keluarkan 3 di depan. Bila keluarkan 3 di depan, tinggallah lagi A dan tinggallah lagi B. Okey, ini pemfaktoran. Okey, AB sudah kita tahu. Apa nilai AB ni? Negatif 2. A plus B apa dia? Negatif 1/2. Makanya, okey, gantikan sahaja. Gantikan sahaja. Bila kamu gantikan, kamu akan dapat seperti inilah. Okey, kemudian dapat seperti ini. AB negatif 1/2. A plus B equal to negatif 1/2. Okey, bila tekan kalkulator, kamu akan dapat jumlah HDP, hasil tambah punca, sama dengan 11/2. Okey, kamu kena ingat, kita ada persamaan kita. Okey, ini persamaan dia. X square minus HDP, hasil tambah punca X, tambah dengan HDP, hasil darab punca equal to 0. Okey, kita sudah ada HDP dan kita sudah ada HDP. Makanya, masukkan dalam rumus. Okey, HDP kita, di sini. HDP kita adalah 11/2. Makanya gantilah 11/2. Dan HDP kita adalah 11/2 juga. Makanya ganti. Walaupun dapat jawapan yang sama, don't worry. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Kita masukkan saja. Okey, daripada persamaan ini, jika kamu perhatikan, kita ada nilai pecahan. Okey, bila ada nilai pecahan, dia tidak comel. Dia tidak comel. Jadi, bila tidak comel, kamu kena comelkanlah dia. Macam mana mau comelkan dia? Okey, kita pindahkan. Okey, pertama sekali sudah cikgu bagi tahu macam mana mau comelkan dia, kita pindahkan dia. Asalnya dia bahagi, okey, dia akan jadi darab. Bila dia bagi kepada kawan dia, dia akan jadi darab. Darab ni dia akan berada di atas. Apa akan jadi dengan dia? Okey, dia akan jadi seperti ini. Dia akan bagi kepada kawan dia di depan, nilai dia 2. Dan dia bagi kepada nilai kawan dia di belakang. Okey. Bila dia bagi kepada kawan dia, diri dia ni akan hilang. Yang di bawah ni sudah tiada. Okey.
Jadi yang ni sudah comel, yang ni pun sudah comel, yang ni tidak lagi comel. Okey, jadi kita potong dia. 2 dengan 2 ni boleh potong. Jadi apa jawapan dia? Kenapa boleh potong? 2 bahagi 2 jawapannya 1. Sebab tu saya potong. Okey, dapatlah seperti ini. Okey, done. Okey, jawapan kamu sudah comel. Kenapa sudah comel? Sebab tiada lagi pecahan. Maka lengkaplah. Lengkaplah kamu punya jawapan. Okey, seterusnya kita tengok contoh. Masih lagi soalan yang sama. Tapi soalan ini adalah soalan C. Punca kita sekarang adalah A kuasa 2 dan beta kuasa 2. Okey. Sama juga. Apa-apa sahaja. Kita mesti cari HTP dan HDP. Hasil tambah dan hasil darab. Hasil tambah. Okey, kita tambah macam ni. Kenapa dapat macam ni, cikgu? Macam mana dapat macam ni? Hasil tambah punca. A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Dapat macam ni ke? Okey, ya. Kenapa? Sebab bila kamu kembangkan, bila kita kembangkan persamaan ini, okey, AX squared plus 2AB, okey, bila kamu kembangkan, tambah dengan B X squared, tolak dengan 2AB. Okey, yang ini yang dalam kurungan ni. Yang ini dalam kurungan. Yang ini yang di luar. Jadi, apabila kamu tengok di sini, cuba kamu perhatikan. Ada yang sama tak? Yang ini sama betul tak? Ni 2AB. Yang ni 2AB. Yang ni positif. Yang ni negatif. Okey, maknanya kita boleh potong. Benda yang sama. Positif, negatif boleh potong. Tinggallah lagi A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Samalah. Okey, jadi seterusnya, kita gantikan nilai AB kita sama dengan negatif 2. Okey, kita gantikan nilai AB kita sama dengan negatif 2. Dan A plus B sama dengan negatif 1/2. Okey, tekan kalkulator, kamu akan dapat hasil tambah punca adalah 17/4. Setelah dapat hasil tambah punca, cari hasil darab punca pula. Sama juga. Okey, bila kamu darab kedua-dua punca, kamu akan dapat seperti ini. Okey, jadi gantikan, kamu akan dapat hasil darab punca equal to 4. Okey, ingat kita punya formula untuk persamaan ini adalah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah dengan hasil darab punca. Masukkan ke dalam rumus. Sama juga, bila kamu masukkan ke dalam rumus, apa yang kamu perhatikan di sini, kita ada pecahan. Ingat ya, bila ada pecahan ni dia tidak comel. Bila tidak comel, kamu kena comelkanlah dia. Pecahan ni kamu kena bagi kepada kawan dia, bagi kepada kawan dia. Apa akan jadi kepada dia? Okey, dia akan jadi seperti ini. Okey, dia akan jadi seperti ini. Okey, X ni pergi ke depan. Yang X ni pergi ke belakang dan diri dia akan hilang. Diri dia akan hilang. Okey, seterusnya apa akan jadi dengan dia? Kita selesaikan 4 darab 4 dapatlah 16. Okey, sekarang comel lah kamu punya persamaan. Lengkaplah kamu punya persamaan. Okey, ini adalah latih diri 2.2. Okey, bentukkan persamaan kuadratik. Okey, yang ni cikgu mahu kamu selesaikan berdasarkan apa yang cikgu ajar tadi. Okey, cuba buat. Memang soalan ini dia suka guna alpha beta. Kamu tidak akan jumpalah yang lain. Memang dia suka guna alpha beta. Jadi kamu kena ingat alpha beta itu biasanya adalah punca. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Tolong buat latihan dan jika tidak faham tolong tanya cikgu. Okey, itu sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih.